Buletin Didik 8 Disember bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Bagi memperkasakan seni visual, Sekolah Seni Kuala Lumpur mengambil inisiatif menghasilkan 5 buah buku di bawah projek Young Emerging Talents. Projek ini mengetengahkan gabungan hasil penulisan dan seni visual pelajar-pelajar tingkatan 4 sekolah itu berunsurkan imajinasi. Dihasilkan dalam bahasa Inggeris, pelajar-pelajar ini turut terlibat dalam menghasilkan visual-visual yang kreatif dan menarik. Buku-buku ini disasarkan sebagai bahan bacaan untuk pelajar sekolah rendah. Gambar ilustrasi menarik yang ditonjolkan dalam karya-karya ini adalah bagi memudahkan pemahaman sekaligus menarik minat pembacaan kanak-kanak. Karya-karya mereka ini boleh dijadikan bacaan tambahan di sekolah-sekolah dan ini merupakan bakat yang luar biasa dan kerana pencapaian mereka ini bukan sahaja dalam bidang penulisan bahasa Inggeris tetapi juga seni visual yang sangat membarukan. Jadi ini menunjukkan bahawa proses pembelajaran di bawah KPM yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika telah berjaya mencungkil dan mencapai bakat kanak-kanak ini. Biarpun penghasilan karya-karya itu mengambil masa sehingga 2 bulan untuk disiapkan, pelajar-pelajar ini merasa teruja apabila hasil kreatif mereka dapat dikongsi bersama masyarakat. Kalau kita lihat dari segi buku ini, kita dapat memperkembangkan lagi bakat seni mereka, bukan saja daripada melukis, melakar saja, tetapi kita dapat memperluaskan lagi karya dalam bentuk buku penceritaan ini. Kalau kita lihat buku-buku cerita ini pun idea mereka tersendiri. Jadi saya sebagai seorang guru ini hanya membimbing mereka untuk daripada awal sehinggalah proses akhir itu. Karya di bawah projek ini berkonsepkan kisah masyarakat dan teladan cerita rakyat. Lebih membanggakan, buku-buku ini juga diangkat ke Frankfurt Book Fair pada Oktober lalu. Ini sekaligus dapat mengetengahkan keistimewaan dan keunikan budaya Malaysia untuk dikongsi dan dihayati pembaca luar negara. Tidak pernah terfikir untuk menghasilkan buku sendiri, pelajar penghususan seni halus Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, Patricia Nur Tajuddin meluahkan rasa syukur mendapat bimbingan dan dorongan yang tidak terhingga daripada guru dan rakan-rakan. Anak sulung daripada 4 beradik ini menghasilkan buku bertajuk My Father's Culture yang mengisahkan pembelajaran budaya di negara ini setelah dibesarkan di negara luar sejak kecil. Mula saya tak nak, tapi cikgu saya bagi tahu saya bila kita buat buku ni boleh publish as a buku. So saya sebagai seorang illustrator memang ingin publish satu buku. Saya harap bahawa saya punya ilustrasi boleh pergi jauh lagi untuk masa depan saya. Bagi Alisha Nabiha Azhar pula, minatnya untuk menulis buku sudah tertanam sejak kecil lagi. Mula berjinak-jinak dengan penghasilan komik, anak kelahiran Puchong Selangor ini melebarkan sayapnya kepada penulisan novel. Penglibatannya dalam projek ini melalui karya My Teacher pula adalah untuk mencuba sesuatu yang baru. Saya nak kaitkan ni dengan luar negara punya situasi juga. Sebab tak semestinya, kan dalam Malaysia pun kita tahu diorang pun kena ada masalah-masalah, kadang-kadang susah, ada budak yang fail, luar negara pun sama. Jadi bila saya buat buku ni, orang yang jauh, orang yang dekat pun boleh berkait sebab bukan senang untuk mencapai impiannya tersendiri. Jabatan Pertanian Negeri menggalakkan lebih banyak sekolah dan institusi pendidikan untuk menyertai program pertanian komuniti yang juga dikenali sebagai program pertanian bandar. Pengarah Pertanian Perlis Hafizuddin Othman berkata, setakat ini lebih 15 buah sekolah di negeri itu telah menyertainya. Memang kita terima banyak permohonan daripada sekolah dan juga daripada institusi. Memang sehingga kini pun bilangan yang kita telah laksana pun dah lebih daripada 15 sekolah lah yang mana yang kita terima dan kita telah salurkan insentif untuk projek pertanian bandar selain daripada untuk komuniti sekolah tu dan juga untuk pembelajaran kepada murid-murid lah. Beliau ditemui pada Majlis Pelancaran Projek Pertanian Pemacu Ekonomi Hidroponik PEH Jabatan Pertanian Negeri Perlis di Kompleks Pertanian Bukit Temiang, Padang Besar. Majlis dirasmikan Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli yang turut dihadiri barisan kepimpinan kerajaan negeri. Antara tanaman yang diusahakan di sekolah terbabit ialah sayuran berdaun seperti sawi dan sayuran berbuah seperti cili, bendi dan timun.
Sebagai permulaan, Jabatan Pertanian akan melatih dan membimbing kumpulan dan pelajar mengenai ilmu penanaman untuk diaplikasikan. Pihak sekolah turut dibekalkan dengan input pertanian dan peralatan bagi menjayakannya. 20 kanak-kanak yang mengidap penyakit jantung berlubang dan congenital atau kecacatan yang kritikal dipilih untuk menjalani pembedahan melalui program Miracle Baby di Hospital Pulau Pinang HPP. Program 3 minggu bermula 28 November lalu itu merupakan inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan kolaborasi swasta serta institusi perubatan luar negara. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kerjasama strategik itu adalah bagi mengatasi masalah kekurangan kepakaran dalam pembedahan penyakit berkenaan. Selain KKM dan HPP, program itu turut melibatkan pihak Universiti Tuanku Abdul Rahman Utah dan Hospital Sri Satya Sai Sanjeevani India. Kolaborasi itu bertujuan menyediakan perkhidmatan pembedahan jantung kanak-kanak kompleks yang berkualiti, pemindahan kepakaran serta bantuan kemanusiaan dan kebajikan. The Miracle Baby program is a brilliant out-of-the-box initiative, initially mooted way back in 2016, leading to a site visit in 2020 and eventually resulting in collaboration of our dedicated cardiothoracic surgeons. Sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kanak-kanak dibedah setiap hari di bawah program yang membabitkan pesakit yang terdiri daripada bayi berusia 6 bulan hingga remaja berusia 16 tahun itu. Sekaligus serentak dalam masa 2-3 minggu, kita selalunya objektif kita untuk menjalankan 15 hingga 20 kes pembedahan dan kita mengharapkan agar pihak KKM dapat menjadikan inisiatif ini lebih formal dan supaya ianya dapat diulang untuk membantu lebih ramai pesakit kita di masa-masa akan datang. Menerusi program Miracle Baby itu, tiada sebarang kos pembedahan mahupun bayaran profesional dikenakan terhadap pesakit dan ia dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Bersua kembali, 9 mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI berjaya melangkah ke saringan akhir Anugerah Tokoh Siswa Kebangsaan 2022 Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Ia adalah anugerah paling berprestij di arena mahasiswa Malaysia bertujuan mengiktiraf pencapaian mereka dalam ketokohan berorganisasi serta penganjuran program yang berimpak tinggi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Mereka yang layak ke pentas akhir ialah Muhammad Nur Naim Abdul Rahman dari Fakulti Pembangunan Manusia untuk kategori Kepimpinan Sukarelawan Kemanusiaan, Muhammad Saifuddin Abdul Shattar, Kepimpinan Sukarelawan Kesejahteraan Komuniti, Nur Syafiq Ikwan Sharifuddin, Kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar, Nurul Izzah Tukiran, Kepimpinan Keusahawanan dan Muhammad Akmal Akasha Abdul Salam untuk kategori Kepimpinan Sukan. Sementara itu, Anis Adila Amlaki terpilih bagi kategori khas Kepimpinan Ibnu Ummu Maktum, manakala Amir Izwan Ahmad Hussain, Siti dan Wafi Sofian Helmi terpilih bagi kategori Badan Majlis Perwakilan Pelajar. Secara keseluruhan, negara mencatat jumlah mahasiswa mencecah 1.2 juta orang yang mengikut pengajian di universiti awam dan swasta. Daripada jumlah itu, ribuan mahasiswa memohon untuk menerima anugerah dengan hanya 3 finalis bagi setiap kategori dipilih ke peringkat akhir. Naib Chancellor UPSI Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Maktaf berkata universiti itu mendominasi anugerah berprestij berkenaan pada 2017 apabila seramai 5 mahasiswa memenangi anugerah tokoh siswa. Penganugerahan tokoh siswa kebangsaan menjadi idaman mahasiswa kerana ia mencerminkan keupayaan universiti melahirkan graduan berfikiran kritis, inovatif, pintar dan mempunyai daya serta nilai kepimpinan yang tinggi dan berketerampilan. 56 set train transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya dijangka beroperasi secara berperingkat menjelang suku ketiga tahun depan bagi meningkatkan kekerapan perkhidmatan pada waktu puncak. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ketika ini hanya 38 set train LRT beroperasi pada waktu puncak dengan kekerapan perkhidmatan 5 minit manakala 18 lagi tidak dapat beroperasi kerana sedang menjalani proses penyelenggaraan. Jelasnya, prasarana juga akan membuat penyelenggaraan kepada keseluruhan sistem LRT termasuk janaan kuasa bagi memastikan perkhidmatan lebih selamat dan stabil.
pada waktu ini perkhidmatan masih belum stabil. Dan saya memohon maaf kepada penumpang, memang dalam tempoh beberapa bulan akan datang ini memang akan masih ada perkhidmatan yang akan tergendala dari masa ke semasa. Tetapi pihak pengurusan telah pun diminta supaya memberikan perhatian yang paling serius, ada backup plan, ada SOP yang lebih ketat supaya pastikan kita meminimalkan perkhidmatan yang tergendala. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke Prasarana Malaysia Berhad di Ibu Negara. Tambahnya, laporan punca insiden penutupan 16 stesen LRT Kelana Jaya bulan lalu dijangka lengkap dalam tempoh 2 minggu lagi dan akan dikongsi kepada umum. Pihaknya juga akan memberikan kontrak untuk menggantikan lebih 16 kemudahan lift di stesen monorail yang tidak berfungsi selain membayar pulih 46 daripada 706 eskalator yang tidak berfungsi. Kerajaan Patani, antara kerajaan yang terawal yang wujud di tanah Melayu. Jadi keris coting ini salah satu contoh terawal keris yang dihasilkan di Patani. Masih lagi menunjukkan ciri-ciri bilah Jawa. Jadi kita boleh lihat di bahagian gandik bilah itu, di bahagian atas pangkal bilah itu, kita boleh tengok ciri-ciri Jawa lah, di mananya dia ada berlengkung, ada lengkung dan juga ada groove ataupun dia punya alur di bahagian, termasuklah belalai gajah ni lah. Jadi hulu keris coting ini dia masih lagi berbentuk Dewa Dewi. Dia masih lagi berbentuk watak-watak yang dalam hikayat lama-lama, hikayat yang sebelum Islam, ramakan daripada agama Buddha yang terdahulu lah, yang lebih kepada wilayah Patani, Siam, dia lebih rapat dengan budaya Buddha di sana. Kembali, remaja perempuan Afghanistan dibenarkan mengambil peperiksaan tamat pengajian sekolah menengah minggu ini. Keputusan itu dibuat kerana sebelum ini mereka tidak dibenarkan bersekolah sejak kerajaan Taliban mengambil alih pemerintahan negara tahun lalu. Perkara tersebut dinyatakan oleh seorang pegawai kerajaan melalui sebuah dokumen dikeluarkan bekas kumpulan pemberontak berkenaan. Berdasarkan dokumen, remaja perempuan Afghanistan dibenarkan mengambil peperiksaan berkenaan minggu ini. Namun keputusan dokumen itu hanya terpakai kepada 31 daripada 34 wilayah di negara tersebut. Peperiksaan akan berlangsung dari jam 10 pagi hingga 1 tengah hari. Bagaimanapun, beliau tidak memberikan butiran lanjut dan tidak dapat mengesahkan jumlah remaja perempuan yang dibenarkan menduduki peperiksaan itu. Remaja perempuan yang tidak dapat hadir atau gagal dalam peperiksaan akan dibenarkan mengambil semula ujian pada pertengahan Mac selepas cuti musim sejuk. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dinamakan Person of the Year tahun ini oleh majalah Time. Menurut Time, Zelensky 44 tahun telah memberi inspirasi kepada rakyat Ukraine dan memenangi pelbagai pengiktirafan global berikutan keberaniannya menentang pencerobohan Rusia. Kejayaan Zelensky sebagai pemimpin ketika peperangan telah membuktikan bahawa keberanian adalah sesuatu yang boleh disebarkan. Ia terbukti apabila bekas ahli komedi itu enggan meninggalkan ibu negara Kiev ketika Ukraine mula diserang Rusia. Sebaliknya, Zelensky mengajar seluruh rakyatnya bersatu, malah tidak takut menjelajah ke seluruh negara. Tahun lalu, Time menamakan Elon Musk sebagai Person of the Year selepas syarikatnya Tesla muncul pembuat kereta paling bernilai di dunia. Senarai Time turut menampilkan Blackpink sebagai Entertainer of the Year. Penglibatan keempat-empat anggota kumpulan itu dalam industri muzik, fashion dan kecantikan menyaksikan 2022 sebagai tahun yang cemerlang buat mereka. Blackpink ketika ini sibuk dengan konsert jelajah dunia di 27 bandar yang mana tiket-tiketnya habis terjual dalam tempoh hanya beberapa minit. Album baru yang dilancarkan mereka pada September juga membolehkan Blackpink terus mendominasi carta jualan serta platform muzik seperti Spotify dan YouTube. Sementara itu, pelakon kelahiran Malaysia Tan Sri Michelle Yeoh dinamakan sebagai Icon of the Year.
Time menyifatkan Yo sebagai bintang besar Asia untuk berdekad lamanya. Namun, membawa watak utama dalam filem Everything Everywhere All at Once baru-baru ini telah melonjakkan lagi namanya di Hollywood. Malah ramai pihak percaya pada usia 60 tahun, Yo akhirnya mungkin mampu merangkul anugerah Oscar. Dalam perkembangan lain, Elon Musk hilang seketika dominasi senarai jutawan Forbes pada 7 Disember. Tempatnya diganti Bernard Arnault daripada keluarga pemilik syarikat fashion mewah terkemuka dunia LVMH. Dengan saham teknologi Amerika Syarikat merosot, kekayaan pemilik Tesla itu secara ringkas jatuh di bawah kekayaan keluarga Arnault. Namun pada sebelah petang, Musk kembali berada di tangga teratas senarai dengan nilai kekayaan $184.9 bilion atau lebih 814 bilion ringgit. Ia diikuti Arnold dan keluarganya pada $184.7 bilion. Sementara itu, tokoh perniagaan India, Gautam Adani berada di tempat ketiga manakala pengasas Amazon, Jeff Bezos di tempat keempat. Kita beralih ke berita sukan. Hanya dalam masa 4 hari, tiket badminton terbuka Malaysia 2023 sudah terjual 60%. Ia menunjukkan ramai peminat tidak sabar menantikan saingan kali pertama badminton terbuka Malaysia bertaraf Super 1000 BWF 10 Januari depan. Jelajah 1000 terbuka Malaysia adalah kejohanan pembuka tirai siri jelajah dunia 2023. Menawarkan hadiah lumayan, sudah tentu ia menampilkan penyertaan 100% pemain-pemain utama. Untuk itu, tidak hairanlah tiket jualan online yang dibuka sejak 4 hari lalu pantas dibeli peminat. Malah tiket perlawanan akhir juga sudah hampir habis dijual. It's like hot cakes, ya, macam goreng pisang panas. Macam saya katakan tadi bahawa badminton adalah badminton hari ini landscape-nya telah banyak berubah. Pertama sekali kita kena tahu bahawa Petronas Malaysia Open merupakan one of the 4 Grand Slam of badminton. Kita berharap bahawa bukan saja sokongan peminat-peminat untuk menjayakan Petronas Malaysia Open ini, kita juga mahu pemain-pemain kita merasa proud, merasa megah bermain di Grand Slam. Meskipun harga tiket dijual lebih tinggi kali ini bermula pada harga RM40, peminat di Malaysia jelas tidak mahu melepaskan peluang untuk bersama-sama memberikan sokongan. Ia tentunya menjadi pembakar semangat buat skuad negara beraksi cemerlang di laman sendiri. Pada masa sama, BAM juga sedang merancang sesuatu yang istimewa untuk menjadikan terbuka Malaysia 2023 sebagai majlis perpisahan bermakna buat pemain bergu campuran profesional negara Goh Lee Ying. Pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio 2016 itu akan menutup tirai kerianya selain bakal membuat penampilan terakhir cukup istimewa bersama bekas gandengannya Chan Peng Soon. Kejohanan bowling All-Stars Junior Antarabangsa 2022 mendapat sambutan menggalakkan apabila menerima penyertaan lebih 700 pemain. Ia membabitkan peserta dalam kalangan bawah 12 hingga 22 tahun negara termasuk beberapa jago dunia dan Asia. Kejohanan berlangsung di Sunway Mega Lanes Sunway Pyramid dari 14 hingga 23 Disember ini. Pengurus Besar Sunway Mega Lanes Tan Yok Cheng berkata kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai lebih RM200,000. Ia membabitkan saingan 10 kategori termasuk ganjaran RM1,000 untuk permainan sempurna harian. Kejohanan turut menerima penyertaan luar negara antaranya Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan dan Australia. I think the local bowler will be up to that standard also. We will give them a very good fight for the championship. But our bowlers have all improved quite a lot, our local bowlers.
Antara pemain terkenal Amerika Syarikat ialah adik-beradik Bon Justin 19 tahun, Brandon 18 dan Sydney 16 yang telah merangkul banyak gelaran antarabangsa. Nur Syazwani Sahar, Gillian Lim, Nora Liana Natasha, Muhammad Hafiz Zainuddin dan Niven Nathaniel pula antara wakil tempatan yang bakal menggalas cabaran negara. Senarai muktamad hanya akan diumumkan Jumaat ini. Masuk hari ketiga sesi latihan yang melibatkan 28 pemain yang telah melapor diri semalam, Kim Pan-gun mengorak langkah dengan melibatkan pemain dari skuad bawah 23 kebangsaan bagi menyertai kem latihan pusat skuad Harimau Malaya dalam persiapan menghadapi Piala AFF 2022. Antara pemain bawah 23 yang dipanggil ialah Alif Izwan Yuslan, juga pemain Selangor yang berjaya menarik perhatian Pan-gun untuk diserap ke dalam skuad senior, manakala David Rowley turut dipanggil bagi menyertai kem latihan kebangsaan. Pemain tengah Seri Pahang yang baru saja tiba di Jerman itu terpaksa bergegas pulang ke Malaysia. Rowley juga tidak sabar, malah lebih bersemangat mahu menonjolkan prestasi terbaiknya di atas padang. Pasukan ini ada banyak muka baru, tapi saya rasa we are a strong team and kita can make a very good competition. I believe when I play, saya nak menang. Rowley terpilih ke skuad senior kebangsaan selepas mempamerkan aksi cemerlang bersama Seri Pahang dengan 6 gol dalam kempen Liga Malaysia musim ini. Dan mengakhiri buletin didik karya artis Iran Emad Salihi yang mencipta rekod baru Guinness dengan hasil seni terbesar di dunia meliputi kawasan seluas 9,652 meter persegi. Hasil seni yang dinamakan Ball Story itu menceritakan mengenai Piala Dunia sejak ia mula dianjurkan sehingga edisi Qatar 2022. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.